Sebut saja Kuba. Kuba adalah yang seterusnya. Apa yang mereka buat dengan tentera nampak menjanjikan. Ia akan jadi seperti Iran atau Venezuela. Saya tak boleh beritahu awak itu, tapi saya boleh sahkan yang mereka sedang berbincang dengan kami. Negara itu gagal, tiada uang, minyak atau apa-apa. Mereka ada tanah yang cantik, mereka ada pemandangan yang indah, tahu? Ia sebuah pulau yang cantik, rakyat mereka pun hebat. Ramai rakyat Cuba yang dianiaya datang dan berjaya di sini. Mereka adalah orang yang sangat berdaya usaha, sangat bijak. Saya kenal ramai dari Florida, terutamanya. Memang ramai orang macam itu. Seorang kawan saya bermula dari bawah. Kini dia pemilik stesen minyak terbesar di negara ini, serta perniagaan lain yang serupa. Saya berada di Kuba, saya juga kenal seorang yang hebat. Dia orang Kuba dan berjaya membina kekayaan besar dalam bidang gula. Faham tak? Keluarga Fanjul, betul. Dan keluarga ini yang kamu sebutkan, mereka ke Cuba untuk melawat. Mereka sudah hampir 50 tahun tidak kembali, atau lebih kurang begitu. Mereka kebanyakannya berasal dari Cuba. Kita tengok apa yang akan berlaku. Mereka bertanya kepada saya tentang perkara itu. Mereka mau kembali, bukan hanya keluarga Fanjul. Ramai rakyat Cuba ingin kembali ke negara mereka. Saya tak pasti, namun dengan pelancongan dan keindahan serta cuaca baik, ia memang pulau yang cantik. Mereka bernasib baik kerana tidak di kawasan taufan dan takkan minta duit setiap minggu. Saya rasa Cuba memang begitu sejak dulu. Saya pernah dengar tentang Amerika Syarikat dan Cuba. Bila Amerika Syarikat akan buat begitu, saya percaya saya akan mendapat penghormatan untuk mengambil Kuba. Itu akan menjadi baik. Ia adalah satu penghormatan besar, menakluki Kuba, mengambil alih Kuba, dengan apa cara sekalipun menakluki Kuba. Maksud saya, sama ada saya membebaskannya atau saya mengambilnya. Saya rasa saya boleh lakukan apa saja yang saya mau dengannya. Nah, tahu kebenarannya, saya adalah sebuah negara yang sangat lemah sekarang. Mereka memang begitu sejak sekian lama. Pemimpin yang sangat ganas. Sangat ganas. Castro adalah seorang pemimpin yang sangat ganas. Adik-beradiknya juga adalah pemimpin yang sangat ganas. Amat ganas. Begitulah cara mereka memerintah. Memerintah dengan kekerasan. Tapi ramai orang ingin kembali. Satu lagi topik mengenai dasar luar negara. Cuba kini berada di bawah tekanan baru dan hebat dari Amerika Syarikat kerana pulau itu sedang menghadapi salah satu krisis ekonomi paling teruk dalam beberapa dekad. Seluruh pulau sedang terjejas. Selepas hujung minggu yang sukar, anda tidak akan percaya. Wartawan Mike Emanuel dari Fox News membawa berita terkini dari Cuba. Sistem tenaga di Kuba telah mengalami keruntuhan sepenuhnya. Pihak berkuasa tempatan melaporkan gangguan bekalan elektrik di seluruh pulau. Kementerian Tenaga menyatakan bahawa sistem elektrik negara sedang mengalami pemutusan sepenuhnya. Protes di pulau itu meningkat, penunjuk perasaan marah dengan keadaan hidup. Dan di sebuah bandar, mereka merosakkan pejabat Parti Komunis, membaling batu dan bahkan membakarnya. Presiden Trump melihat krisis ini sebagai peluang. Saya benar-benar percaya dari lubuk hati saya bahwa saya akan mendapat penghormatan untuk mengambil alih Cuba. Ia akan menjadi satu penghormatan yang baik. Ia benar-benar satu penghormatan yang sangat besar. Pegawai Rumah Putih memberitahu Fox, seperti yang dinyatakan Presiden, kami berbincang dengan Kuba dan pemimpinnya patut membuat perjanjian yang mudah dicapai. Rejim Kuba hari ini telah menghulurkan ranting zaitun, menyatakan mereka terbuka untuk urusan perniagaan. Kuba sedia menjalinkan perdagangan dengan syarikat pelbagai latar belakang, termasuk warga Kuba di Amerika Syarikat dan keturunan mereka. Ini bukan sahaja dalam perdagangan, malah juga dalam pelaburan. Namun rejim itu turut mengkritik sekatan bahan api berterusan sebagai halangan kepada kerjasama lebih besar. Setiausaha Negara Marco Rubio mengetuai usaha diplomatik dan berkata, status quo di Cuba tidak dapat dipertahankan. Cuba perlu berubah. Perubahan itu perlu, tetapi tidak perlu dilakukan sekaligus atau dalam sekelip mata. Kita semua matang dan realistik. Demokrat telah mengemukakan usul untuk menghalang tindakan ketenteraan terhadap Cuba tanpa kelulusan legislatif, kerana bimbang Presiden akan menggunakan kekerasan. Tanpa pengawasan seperti di Venezuela, untuk campur tangan langsung dari Washington, Mike Emanuel, Fox News.
Kami juga mendapat maklumat dari Kedutaan Amerika Syarikat di Cuba mengenai gangguan bekalan elektrik nasional yang turut melibatkan Havana. Pada jam 1.54 pagi waktu tempatan, bekalan elektrik terputus dari rangkaian nasional menyebabkan gangguan sepenuhnya termasuk di Metropolitan Havana. Tiada maklumat bila bekalan elektrik akan pulih. Rangkaian elektrik nasional Kuba semakin tidak stabil dengan gangguan bekalan elektrik yang berpanjangan dan berlaku setiap hari sama ada dijadualkan atau tidak berlaku di seluruh negara termasuk Havana. Gangguan ini menjejaskan bekalan air, pencahayaan, penyejukan dan komunikasi. Jimat bahan api, air, makanan dan bateri telefon anda bersedia untuk gangguan. Maklumat ini dari Kedutaan Amerika Syarikat di Cuba akibat gangguan elektrik di sana. Selain itu, Fox News melaporkan bahawa bekas Presiden Trump mencadangkan bahawa Amerika Syarikat boleh mengambil alih Cuba. Dalam satu kenyataan, beliau berkata negara kepulauan itu kini lemah selepas beberapa dekad di bawah rejim Castro. Perbincangan Amerika Syarikat dan Cuba masih berlangsung ketika pulau itu alami gangguan bekalan elektrik serius. Seperti yang anda baru sahaja dengar.